dan Nur Syazana binti Zahidan. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk pakaian tradisional Melayu. Sejarah pakaian tradisional Melayu, orang Melayu tempatan prasejarah sudah mempunyai kemahiran membuat pakaian daripada kulit kayu melalui bukti batu penerap yang ditemui. Dipercayai, batu penerap itu digunakan sebagai penumbuk kulit kayu supaya menjadi lembut dan nipis. Baju tunik adalah baju yang ditebuk di bahagian leher supaya memudahkan pemakainya menyarungkan baju ini melalui leher seperti ketika memakai baju kurung. Selain baju tunik, seperti yang telah disebutkan di atas, ada juga baju yang berlengan pendek, berleher, tunik juga dan berkancing sebutir butang emas. Baju ini dinamakan baju alang. Baju alang ini dipakai oleh raja-raja sebagai baju basahan. Seterusnya, revolusi pakaian tradisional Melayu. Proses evolusi pakaian tradisional Melayu turut berlaku pada zaman penjajahan Barat di Asia Tenggara. Pereka pakaian Melayu mula menyerapkan ciri-ciri Barat yang dianggap sesuai ke pakaian tradisional Melayu. Pakaian bagi kaum lelaki pada zaman penjajahan British adalah seperti pakaian baju labuh berkuala dengan kain sarung atau pakaian kot seluar panjang serta kain samping. Bagi golongan raja-raja pula, pakaian kot berbutang emas atau logam berbaris yang mengancing baju yang terbuka di bahagian hadapan. Seluar panjang berfashion Inggeris serta memakai pedang, ada juga yang memakai hiasan jam berantai. Bagi kaum wanita pula, terutama sekali golongan bangsawan, baju kurungnya masih dikekalkan dalam bentuk labuh dan longgar. Baju kurung ini dikenakan dengan kain ikatan ombak mengalun. Selain baju kurung, ada juga baju labuh yang berbelah di hadapan. Bagi golongan istana atau golongan bangsawan, penggunaan aksesori seperti kerongsang sering dipadankan dengan pakaian mereka. Terdapat pelbagai jenis baju tradisional Melayu yang telah melalui evolusi. Fashion baju tradisional ini telah dipakai oleh golongan istana atau golongan bangsawan dan kemudian menjadi ikutan rakyat biasa. Akhirnya, reka bentuk pakaian tradisional Melayu antara golongan istana dengan rakyat hampir serupa, hanya jenis kain serta aksesori yang digunakan berbeza. Seterusnya, jenis pakaian tradisional Melayu. Baju kurung Teluk Belanga. Menurut Datuk Haji Muhammad Said Haji Sulaiman, dalam bukunya Pakaian Patut Melayu, pakaian baju kurung yang dipakai sehingga sekarang berasal dari negeri Johor. Menurut beliau, pakaian tradisional ini dipakai di negeri Johor sejak zaman pemerintahan Almarhum Sultan Abu Bakar, iaitu pada tahun 1800 di Teluk Belanga, Singapura. Pada masa itu, Teluk Belanga di bawah pemerintahan negeri Johor. Orang Johor telah mengubah suai pakaian Melayu di bahagian leher dengan menjahit tulang belut dan sembat halus pada seluruh baju kurung itu supaya kelihatan lebih kemas dan menarik. Baju kurung Teluk Belanga mempunyai leher berbentuk bulat dan belahan di hadapan. Pada bahagian pangkal belahan dibuat tempat pengancing baju, iaitu rumah kancing dengan menggunakan jahitan benang. Rumah kancing dibuat dengan jahitan insang pari. Baju kurung Teluk Belanga memerlukan bahagian lehernya dikancing dengan sebutir butang yang berwarna emas atau perak. Bagi kaum lelaki, baju ini dipadankan dengan seluar serta kain samping dagang. Ciri-ciri ini telah memperlihatkan keunikan identiti baju kurung orang Johor. Bagi kaum wanita, mereka biasanya memakai butang berbatu, berlian atau batu lain yang bernilai. Kini, kaum wanita gemar menggunakan kerongsang kecil sebagai pengganti butang baju kurung. Baju kurung ini dipakai dengan kain sarung ikatan ombak mengalun. Baju kurung cekak musang. Baju kurung telah mengalami pelbagai perubahan sejak dari mula baju ini dicipta. Baju kurung yang ditambah dengan leher berdiri dinamakan baju kurung cekak musang atau baju wan. Baju ini telah dipengaruhi oleh baju gamis atau kamis, jubah jemaah haji yang pulang dari Mekah. Jubah ini telah dipendekkan ke paras punggung supaya selesa dipakai. Poketnya dijahit serupa dengan baju kurung Teluk Belanga. Bahagian leher baju kurung cekak musang ini dikancing dengan 3, 5, 7 atau 9 butir butang. Bahagian leher ini tidak dijahit tulang belut halus. Bagi kaum lelaki, baju ini dipadankan dengan seluar potong Melayu dengan kain samping dagang luar. Bagi kaum wanita pula, baju kurung cekak musang juga dipakai dengan kain sarung ikatan ombak mengalun. Baju kurung moden. Baju kurung moden mempunyai ciri-ciri yang berlainan dengan baju kurung tradisional. Baju kurung moden diubah supaya kelihatan kemas dan menarik. Ia tidak kelobor seperti baju kurung tradisional. Ini kerana baju kurung moden mempunyai jahitan dan pesak pada bahagian sisi baju. Namun, ciri-ciri utama masih dipelihara. Sebagai contoh, pakaian ini masih berlengan panjang dan masih digunakan dengan kain sarung. Baju kurung. Sebelum kurun ke-20, wanita Melayu hanya memakai kain kemban sahaja. Setelah kedatangan Islam, mereka mula memakai baju kurung yang sopan. Baju kurung lazimnya diketahui sebagai jenis baju longgar yang labuh, kadang-kala hingga ke lutut dan dipadankan dengan kain panjang yang berlipat tepi. Baju tersebut meliputi seluruh tubuh, memperlihatkan wajah dan tangan sahaja. Dilihat sebagai mematuhi peraturan pakaian Islam. Baju kurung boleh dipadankan dengan kain tradisional seperti songket atau batik. Digandingkan dengan kain selendang atau tudung kepala, baju kurung sesuai dipakai dalam majlis-majlis formal atau urusan seharian.
Baju kebaya. Baju belah telah melalui evolusi kerana telah terpengaruh dengan pakaian wanita barat. Baju belah yang asalnya gelobor dan labuh kini mula berubah dengan bentuk yang lebih kemas. Potongan baju menjadi ramping di pinggang serta labuh baju disingkatkan sedikit. Nama yang sesuai telah mengiringi perubahan baju belah ini menjadi baju kebaya. Baju kebaya mempunyai dua versi, iaitu baju kebaya labuh dan baju kebaya pendek. Baju kebaya labuh dikecilkan sedikit untuk mengikut bentuk badan si pemakai. Kain sarung diikat secara ikatan kuncup, iaitu kepala kainnya dilingkup ke bahagian hadapan. Baju kebaya ini dipakai dengan kancing berbunga atau kerongsang yang beransingan atau yang berantai. Baju kebaya pendek pula telah diubah sesuai untuk kelihatan lebih menarik dengan mengadakan sulaman berbiku di bahagian hujung lengan dan di tepi bahagian belahan serta di bucu baju. Baju kebaya moden telah mula dipakai oleh orang Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. Walaupun dinamakan baju kebaya moden, namun ciri-ciri kemelayuannya masih ada kerana baju itu dipakai dengan kain. Baju kebaya moden ini adalah baju kebaya pendek yang ketat dan dipadankan dengan kain ikatan. Baju ini mendedahkan bahagian leher dan dada serta berzip di sebelah belakang badan. Kain yang biasa digunakan adalah kain batik lepas yang dililit mengikut bentuk badan. Hujung punca kain di bahagian hadapan diikat seperti kipas. Pada tahun 1960-an, baju kebaya moden dipadankan dengan kain yang ketat dan di bahagian hadapan kain dibuat satu belahan hingga ke paras lutut untuk memudahkan pergerakan. Apabila pemakainya mengatur langkah, betisnya akan kelihatan. Pada akhir tahun 1970-an, baju kebaya moden tidak digemari. Fashion pakaian itu berubah kepada bentuk lebih longgar dan manis dilihat. Kebaya ini masih dipadankan dengan kain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Mu'minah binti Mat Alfil. Saya akan meneruskan pembentangan tentang pakaian tradisional bagi pelbagai kaum di Malaysia. Pakaian tradisional yang saya akan bincangkan adalah tentang kaum Cina dan kaum India. Pakaian tradisional bagi kaum Cina yang pertama ialah samfu. Samfu diperkenalkan sewaktu dinasti Qing dan merupakan pakaian tradisional kepada orang Manchu. Samfu membawa maksud seluar dan baju dalam dialek Cantonese. Ia merupakan pakaian harian bagi wanita-wanita separuh umur yang bekerja di ladang, lombong ataupun di rumah. Pakaian ini diperbuat daripada kain nipis yang tidak bercorak dan berbunga halus. Samfu ini juga dipakai oleh lelaki Cina. Pakaian ini terdiri daripada baju yang longgar, terbelah di depan dan berkolor tinggi serta dipakai dengan seluar yang longgar sama seperti pakaian baju Melayu. Pakaian ini diperbuat dengan kain yang halus dan lembut seperti kain sutera. Namun jarang sekali dipakai oleh lelaki berketurunan Cina di Malaysia. Yang kedua ialah Hanfu. Hanfu merupakan pakaian asal bangsa Han. Baju tradisional Jepun dan Korea juga diinspirasikan daripada pakaian Hanfu. Oleh itu, Hanfu bisa disebut sebagai nenek moyang pakaian tradisional bangsa Asia Timur iaitu Cina, Jepun dan Korea. Hanfu sedemikian disebut sebagai busana adat tradisional Cina semasa beberapa dinasti, iaitu dinasti Tang, dinasti Song dan dinasti Ming. Dibandingkan dengan Jepun kimono, pakaian tradisional Korea iaitu hanbok jauh lebih mirip dengan Hanfu. Semua kostum tradisional dari negara-negara Asia dipengaruhi oleh Hanfu, namun kimono Jepun sahaja yang paling berbeza daripada Hanfu. Walaupun begitu, semua masyarakat tradisional yang disebutkan di atas mewarisi keunikan gaya Hanfu Yoren dengan lengan yang lebar. Yang ketiga iaitu pakaian Cheongsam atau baju panjang. Sebelum bernama Cheongsam, busana ini disebut sebagai Qipao. Pakaian ini bukanlah berasal daripada kebudayaan bangsa Han, tetapi merupakan pengadaptasian pakaian Manchu yang merupakan kumpulan etnik yang memerintah China antara abad ke-17 hingga abad ke-20. Dan busana ini disebut sebagai etnis Manchuria. Berbeza dengan Cheongsam yang dikenal saat ini, Qipao mempunyai potongan yang longgar, lebar dan hanya memperlihatkan bahagian kepala dan jari. Sifat yang longgar pada pakaian ini juga berfungsi untuk menyembunyikan susuk tubuh si pemakainya tanpa memandang usia. Qipao mudah dijumpai di China, khususnya China Han pada tahun 1636. Ketika itu, wanitanya diwajibkan memakai busana Qipao, baik mereka yang tua maupun muda, serta potongannya yang sama untuk setiap kelompok usia. Namun begitu, beberapa orang yang lebih moden dan bergaya dalam berpakaian telah pun mengubah Qipao tradisional mengikut selera mereka. Maka terjadilah pakaian Cheongsam seperti yang kita lihat pada zaman kini. Antara ciri-ciri pakaian Cheongsam iaitu mempunyai leher yang tinggi,
mempunyai butang di bahagian bahu, bentuk yang sendat di pinggang, mempunyai belahan di kiri dan kanan, serta pakaiannya tidak lagi labuh tetapi telah disingkatkan sehingga ke paras lutut. Pakaian ini juga diperbuat daripada kain sutera, satin dan lain-lain jenis kain yang lembut. Antara motif pakaian tradisional Cina Cheongsam ini ialah yang pertama, Cheongsam sendiri mempunyai makna-makna tertentu dan hanya dikenakan ke atas kaum sosial tertentu sahaja. Yang kedua, peony, iaitu bunga peony yang memiliki simbol kekayaan dan kesejahteraan. Yang ketiga, bunga teratai. Bunga teratai sebagai lambang pengorbanan dan mencerminkan kecantikan yang suci. Yang keempat, bunga krisan. Bunga krisan yang menjadi pelambang panjang umur mereka. Dan yang terakhir adalah ikan. Lambang ikan merupakan lambang kesejahteraan. Pakaian tradisional Cheongsam ini dipakai terutamanya ketika menghadiri upacara-upacara penting seperti jamuan perkahwinan dan hari raya tahun baru Cina. Selain itu juga, Cheongsam turut dipakai sebagai pakaian pekerja seperti di syarikat penerbangan dan menjadi pakaian pekerja di restoran dan kelab malam. Cheongsam juga dijadikan sebagai seragam sekolah serta pernah dijadikan sebagai pakaian sampingan sukan. Contohnya di Sukan Olimpik musim panas 2008. Selain itu, Cheongsam juga turut dipakai ketika fashion festival diadakan serta dijadikan pakaian pengantin bagi kaum Cina. Seterusnya kita akan masuk kepada pakaian tradisional masyarakat India. Pakaian tradisional masyarakat India yang pertama adalah dhoti. Dhoti merupakan pakaian tradisional masyarakat India untuk lelaki. Dhoti kebiasaannya adalah 5 meter panjang dan pakaian ini diikat di pinggang serta di buku lali dan kemudian disimpul semula di pinggang. Dhoti kebanyakannya di timur India, dhoti akan dipasangkan dengan kurta, manakala di selatan dhoti akan dipasangkan dengan anga vastram. Para pejuang kemerdekaan India yang terkenal, contohnya Mahatma Gandhi juga selalu memakai dhoti pada semua majlis awam supaya dapat mempopularkan pakaian ini di luar sempadan India. Selain itu, terdapat banyak variasi serantau dalam cara lelaki menggunakan dhoti di seluruh India. Contohnya di Gujarat, lelaki memakai dhoti dengan kurta yang pendek di atas yang dipanggil kedia. Apa itu kedia? Iaitu kurta adalah tunik longgar yang diikat di tengah dahi. Dhoti juga tertakluk kepada beberapa peraturan label. Di bahagian selatan India, lelaki kadang-kadang menarik dhoti dan melipat bahagian atas pinggang. Dhoti kemudian berakhir sedikit di bawah lutut. Walau bagaimanapun, ramai yang percaya bahawa bercakap dengan wanita dengan keadaan dhoti yang sedemikian adalah tidak senonoh dan tidak sopan. Manakala, kebanyakan dhoti ini juga boleh dilihat di hari perkahwinan sahaja kerana generasi muda pada hari ini tidak berminat dengan pakaian dhoti tersebut. Namun, beberapa gaya dhoti telah pun muncul dalam patung-patung yang dibuat oleh Amaravati semasa dinasti Satavahana di selatan India. Kita akan teruskan dengan yang kedua, iaitu pemakaian sari. Sari merupakan pakaian untuk kaum perempuan dan ia adalah pakaian seharian yang turut dipakai semasa musim perayaan. Sari terdiri daripada lembaran kain yang berukuran semeter hingga 2 meter lebar dan panjangnya pula adalah antara 5 hingga 15 meter mengikut saiz pemakai. Kebanyakannya, kain sarinya adalah jarang dan sangat lembut. Sebelum memakai sari, si pemakai perlulah memakai anak baju yang ketat dan singkat. Kemudian, sari dililit di pinggang dan diselempang di bahu kiri. Lilitan di pinggang sebanyak 3 hingga 5 kali supaya menguatkan lilitan agar tidak terurai. Sari dari segi pemilihan warna, kebanyakannya sari yang dipilih adalah berwarna gelap seperti merah, biru, hijau dan ungu. Warna-warna ini lebih menarik untuk sari yang dipakai pada musim perayaan. Pemilihan corak pula mengikut si pemakai. Ada yang lebih suka bercorak tumbuh-tumbuhan, ada juga yang suka bercorak haiwan. Untuk menjadikan pemakai ini lebih cantik dan menarik, kebanyakan mereka memilih sari yang mempunyai pelbagai jenis manik yang berkilat. Ini akan menyerlahkan lagi kecantikan si pemakainya. Walau apapun, pemilihan warnanya biasanya dipadankan dengan corak yang menarik dan sesuai dengan si pemakai. Dalam sejarah, pada abad ke-19 dan ke-20, sari menjadi lambang bangsa India. Beberapa artis terkenal seperti Ravi Verma dan Tagore Abanindranath membuat lukisan memaparkan beberapa wanita berpakaian sari
serantau untuk melambangkan kepelbagaian dan perpaduan masyarakat India. Sekian itu sahaja daripada saya tentang pemakaian tradisional bagi masyarakat Cina dan India. Seterusnya saya akan bagi kepada Nur Syazana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazana binti Sahidan daripada Diploma Pendidikan Islam. Hari ini dalam subjek pengajian Malaysia 2, saya akan membentangkan tentang pakaian kaum di Sabah dan juga pakaian kaum di Sarawak. Bagi pakaian kaum di Sabah, ianya terdiri daripada 4 jenis pakaian. Antaranya ialah yang pertama, pakaian etnik Kadazan. Pakaian istiadat masyarakat Kadazan ini daripada penampang. Lelakinya memakai baju gaung, seluar sofa, bengkong togot dan pakaian kepala yang disebut sigar. Manakala wanita pula memakai baju pendek sinuangga, kain labur tapi dan selendang batik dilengkapi tali pinggang himpogot. Selain itu, pakaian suku kaum Rungus. Pakaian istiadat suku kaum Rungus bagi lelaki terdiri daripada baju badu, seluar sovel, bengkuang hokos dan pakaian kepala sigal dari kain pis. Wanita memakai baju sempit banat dan kain paras lulut tapi serta hiasan kepala disebut singgal dan rampai. Perhiasan diri dari jalinan manik-manik berwarna-warni disebut pinakol dan tokol. Seterusnya, pakaian suku kaum Murut. Pakaian adat suku kaum Murut bagi lelaki memakai jaket barbaru dan cawat dari kulit kayu peputul yang dilukis dengan motif dari manik atau warna. Perhiasan kepalanya tupi sinulatan juga dari kulit kayu. Pakaian adat suku kaum Murut bagi wanita pula, ia menggayakan pakaian pinong kolo dari kain kapas berhiaskan motif sarat dari manik-manik berwarna-warni. Perhiasan diri juga dari manik seperti rantai rarangkol dan hiasan kepala salupai. Akhir sekali, pakaian kaum di Sabah ialah pakaian suku kaum Bajau. Pasangan suku kaum Bajau menggayakan pakaian adat perkahwinan dan kebesaran. Pakaian lelaki dari kain satin berhias rendah dan juga pakaian wanita dari satin yang dilengkapi dengan mandapun dan tali pinggang. Bagi pakaian tradisional penduduk di Sarawak pula, ia terdiri daripada 3 kaum, iaitu kaum Iban, kaum Melanau dan juga kaum Bidayuh. Pakaian tradisional lelaki Iban terdiri daripada 2 jenis pakaian. Yang pertama, kain sirat dan yang kedua, dangdong. Bagi kain sirat atau kain cawat adalah pakaian asas kaum Iban. Sirat adalah sebidang kain yang berukuran 50 cm x 500 cm. Bahagian hujung kain ini dihiasi dengan sulaman atau tenunan yang indah. Kadang-kadang, manik dan kulit siput turut dikarangkan sebagai hiasan di bahagian itu. Sirat dipakai dengan cara melilitnya di pinggang dan celah kangkang. Hujung kain ini dijuntaikan dari pinggang ke hadapan dan belakang badan serta mempamerkan bahagian yang berhias. Yang kedua ialah dangdong. Dangdong merupakan kain selendang yang dipakai oleh lelaki Iban. Dangdong lebih lebar daripada bedong. Panjang dangdong tidak tetap kerana kain ini digunakan sebagai pembungkus barang-barang persembahan dalam upacara-upacara tertentu. Dangdong diperbuat daripada kain yang ditenun dengan cara ikat. Selain itu, pakaian tradisional perempuan Iban terdiri daripada 3 jenis pakaian. Yang pertama, bidang. Yang kedua, kalambi dan yang ketiga, bedong. Bagi bidang, wanita Iban memakai kain sarung yang dipanggil bidang. Kain sarung ini sempit dan panjangnya cuma lebih kurang separas lutut. Biasanya, bidang diperbuat daripada sebidang kain yang berukuran 110 cm x 60 cm dan terdiri daripada 2 bidang kain seumpamanya yang dicantumkan. Bidang yang digunakan sebagai pakaian harian tidak banyak reka coraknya. Kebiasaannya, bidang ini hanya dihias oleh reka corak jalur-jaluran yang berwarna-warni. Bidang yang dipakai ketika upacara tertentu atau sebarang perayaan pula dihiasi oleh pelbagai reka corak geometrik dan diwarnakan dengan warna merah bata dan kekuning-kuningan. Malah, ada di antara bidang tersebut yang dihiasi dengan reka corak
bermotif tradisional yang disongketkan dengan benang emas atau perak di atas kain dasar yang berwarna merah. Selain itu, pakaian kalambi. Baju kaum Iban yang dipanggil kalambi pula ada dua jenis, iaitu kalambi berlengan dan kalambi tanpa lengan. Kalambi dipakai oleh lelaki dan wanita Iban ketika upacara tertentu sahaja. Potongan kalambi sangat ringkas, iaitu terdiri daripada sebidang kain segi 4 bujur yang dilipat dua. Sisinya dicantumkan dan ditinggalkan ruang untuk lubang lengan atau sambungan lengan. Panjang kalambi berbeza-beza, iaitu ada yang separas punggung dan ada yang labuh hingga ke lutut. Kalambi ditenun dengan segala macam motif yang indah. Terdapat kalambi yang dihias dengan jalur-jalur yang indah dan ada pula kalambi yang dihias dengan jalur-jalur dan setengahnya pula dipenuhi dengan figura-figura roh dan binatang. Kalambi yang dipakai oleh pahlawan juga dilapiskan dengan kekabu sebagai pertahanan. Ada kalambi yang menggunakan kain yang ditenun dengan cara ikat. Kain ini bermotifkan jalur-jaluran yang menegak, figura manusia dan burung. Semua motif tersebut ditenun dalam bentuk geometrik. Hujung kalambi hasil tenunan ikat ini pula dibiarkan berjumbai, berpintal atau dihias dengan karangan manik. Seterusnya, pakaian bedong. Wanita Iban juga memakai kain selendang yang panjang dan sempit. Kain selimpang ini dikenali sebagai bedong, iaitu ia dihiasi oleh reka corak tenunan yang sangat halus. Panjang bedong hampir sama dengan sirat. Bedong dipakai di bahu sebagai selendang atau diselimpangkan di badan seperti pangkahan di dada dalam upacara rasmi. Untuk pakaian tradisional lelaki Melanau pula, ia menggayakan baju potongan moden bersamping broket oranye keemasan, pinggang berikat, selendang sifon berkopiah Jawa. Selain itu, pakaian tradisional perempuan Melanau ia terdiri daripada dua baju, iaitu yang pertama baju baldu, yang kedua baju baban. Bagi baju baldu, wanita Melanau menggayakan baju baldu hitam dengan sarung songket Brunei, tenunan Sarawak, bertali pinggang pending besar, diserikan dokoh dan perhiasan kepala kepis sanggul. Yang kedua, baju baban. Wanita Melanau menggayakan baju baban asal pakaian pengantin Melanau. Baju kurung pendek warna hitam dipadankan dengan kain songket. Di dada memakai dua helai selendang merah dan perhiasan diri kepih dada dan kepih sanggul. Akhir sekali, pakaian tradisional lelaki Bidayuh. Pakaian lelaki Bidayuh, baju dan seluar dari satin dihiasi pita merah dan putih. Bahagian luar memakai jipur boyu dari kulit kayu dan kalung gigi beruang. Menarik. Selain itu, pakaian tradisional perempuan Bidayuh. Wanita Bidayuh menggayakan baju jipur pendek dan skirt bidang fabrik satin, rona hitam berhias selimpang merah, perhiasan pinggang daripada shilling perak. Perhiasan kepalanya ialah sipiah dari 3 warna, iaitu hitam, merah dan putih, berhias manik, labuci dan shilling perak. Sampai di sini sahaja pembentangan kami tentang adat dan kebudayaan bagi pakaian kaum Melayu, Cina, India, Sabah dan juga Sarawak.